Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada para hadirin yang hadir pada hari ini. Saya moderator anda pada hari ini, Awang Tarudin bin Awang Matair. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada dua orang panel kita. Selamat datang Tuan. Terima kasih kerana sudi hadir dalam forum online kita pada hari ini. Forum kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pengurusan berkualiti di pusat pendidikan awal kanak-kanak. Umum mengetahui pengurusan yang berkualiti amat penting dalam kelancaran suatu organisasi, termasuklah dalam pusat pendidikan awal kanak-kanak. Hari ini kita amat bertuah kerana mempunyai dua orang panel yang mahir dalam selok-belok pengurusan pusat pendidikan awal, iaitu Tuan Alfian Damdin dan Ikisarul Nizam Ismail. Mereka akan mengupas 3 elemen kelas dalam mendapatkan pengurusan yang berkualiti di pusat pendidikan awal kanak-kanak, iaitu pengurusan program pendidikan, pengurusan kewangan dan pengurusan sumber manusia. Jangan tidak membuang masa. Kita masuk bagian pertama, iaitu pengurusan program pendidikan. Okay. Baiklah, soalan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Tuan Alfian. Ya. Tuan, sebagai pegawai dokumentasi Kemas Negeri Sabah, bagaimanakah pengurusan program pendidikan berlandaskan KSPK dapat memastikan keberkesanan pembelajaran kanak-kanak? Terima kasih, moderator Jawang. Pengurusan program pendidikan yang berkualiti bermula dengan pemahaman mendalam terhadap kurikulum standard pendidikan prasekolah ataupun kita gelar sebagai KSPK. Contohnya, perancangan aktiviti harian perlu merangkumi pendekatan bermain sambil belajar, sosio-emosi dan kemahiran asas dalam literasi, iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul, iaitu 4M. Selain itu, perekodan perkembangan murid juga penting untuk memantau pencapaian dan menyesuaikan aktiviti mengikut keperluan setiap kanak-kanak. Tanpa program yang terancang, objektif setiap pembelajaran ini akan sukar untuk dicapai. Jawang. Terima kasih Tuan Alfian. Seterusnya saya ingin bertanya pada Tuan Sarul. Adakah pengurusan ruang fizikal berkait rapat dengan pelaksanaan program pendidikan? Ya, Tuan Sarul. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Awang selaku moderator kita. Sebenarnya susunan atur ruang kelas perlu mengikut objektif KSPK, iaitu kelas yang kondusif. Contohnya, ruang membaca, ruang kreativiti dan juga ruang kawasan ataupun kawasan permainan luar harus dirancang untuk merangsang kreativiti, kognitif dan kemahiran motor kasar kanak-kanak. Ruang yang tidak terurus boleh mengganggu aliran aktiviti dan mengurangkan keberkesanan dalam pembelajaran pada hari tersebut. Terima kasih, Jawang. Terima kasih, Tuan Sarul. Ya, kita telah mengupas mengenai pengurusan. Seterusnya kita bagian kedua itu pengurusan keuangan. Okey, Tuan Sarul, sekali lagi saya ingin bertanyakan, sebagai pegawai kemas daerah, bagaimana pengurusan kewangan yang cekap dapat menyumbang kepada kualiti pusat pendidikan tersebut? Teruskan, Tuan Sarul. Sebenarnya pengurusan kewangan yang cekap ni dia dapat memastikan setiap peruntukan ni dapat digunakan secara telus. Sebagai contoh, geran per kapita yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk kanak-kanak tabika kemas perlu diagihkan untuk membeli bahan pembelajaran, penyelenggaraan tabika dan juga lawatan pendidikan. Jika dana tidak terurus dengan teliti, tabika mungkin akan mengalami kekurangan dari segi keperluan asas seperti buku, alat tulis atau alat permainan secara interaktif, dan ini akan memberi kesan negatif kepada perkembangan kanak-kanak. Itu saja daripada saya, Tuan Moderator. Okey, terima kasih Tuan Sarul. Seterusnya saya ingin bertanyakan pada Tuan Alfian. Tuan, bolehkah Tuan kaitkan pengurusan kewangan dengan pengurusan program di pusat pendidikan awal kanak-kanak? Ya, Tuan Alfian. Terima kasih moderator Tuan Awang. Kita kena ingat, dana yang tersedia ini adalah dana yang terhad. Dana ini meliputi
dana awam maupun sumbangan daripada ibu bapa. Oleh itu, pengurusan kewangan adalah perlu dan fokusnya adalah dalam memenuhi setiap keperluan yang kritikal dan memerlukan keutamaan. Misalnya, jika pusat pendidikan ingin melaksanakan program seperti STEM, ataupun kita gelar di sekarang STREAM dalam tabika mereka, perancangan kewangan perlu dirancang sebaik-baiknya lah. Dan ia perlu merangkumi kos bahan, penghasilan barang, penghasilan ABM dalam bentuk stream dan latihan guru yang menjalankan program stream tersebut. Tanpa perancangan yang jelas dan pengurusan kewangan yang cekap, program ini mungkin akan gagal, Cawang. Oke, terima kasih Tuan Alfian. Seterusnya kita masuk pada bagian ketiga, ya. Kita dalam mengupas tentang pengurusan keuangan, kita dalam mengupas tentang pengurusan pendidikan, dan seterusnya adalah pengurusan sumber manusia. Oh ya, saya ingin bertanya kepada Tuan Alfian sekali lagi, apakah cabaran utama dalam pengurusan sumber manusia di pusat pendidikan awal kanak-kanak? Ya, silakan Tuan Alfian. Tuan Moderator, antara cabaran utama dalam pengurusan sumber manusia dalam pusat pendidikan awal kanak-kanak ini adalah untuk memastikan kualiti tenaga pengajar adalah seiring dengan kehendak pasaran pada masa kini. Guru perlu memiliki kelayakan yang sesuai dan mempunyai pendidikan ikhtisas dalam pendidikan awal kanak-kanak agar mereka faham akan pedagogi dalam pengajaran kanak-kanak ini. Oleh itu, latihan berterusan penting dalam mencapai kualiti guru yang baik, contohnya dengan cara memberikan galakan dan sokongan dari segi keuangan kepada guru ini untuk mengikuti pelbagai program yang sesuai seperti program yang dijalankan, yaitu program diploma pendidikan di institusi perguruan. Ini kerana guru adalah nadi kepada pusat pendidikan awal kanak-kanak yang menggerakkan dan memberikan input kepada setiap kanak-kanak dalam mencapai objektif jabatan sekaligus memenuhi kehendak falsafah pendidikan negara. Terima kasih Tuan Alfian, jawapan yang diberikan panjang lebar. Oke, seterusnya saya ingin menanyakan pendapat Tuan Syarul. Bagaimanakah pengurusan keuangan boleh menyokong pembangunan sumber manusia? Ya, Tuan Syarul, boleh. Oke, baiklah, Cik Awang. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas soalan tersebut. Bagi saya, peruntukan keuangan ini perlu disalurkan untuk program latihan kepada guru dan juga pembantu guru, seperti mengadakan bengkel dwi mingguan untuk peningkatan profesionalisme guru, perkongsian tentang pedagogi masa kini, penghasilan ABM sama ada secara fizikal maupun digital, dan juga pengurusan dokumentasi kepada guru dan pembantunya. Itu saja dari saya, Cik Awang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Syarul. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Tuan Alfian, berdasarkan kepada tiga elemen yang baru kita bahaskan tadi, yaitu pengurusan program pendidikan, pengurusan keuangan, dan pengurusan sumber manusia. Bagaimanakah Tuan Alfian boleh terangkan bagaimanakah ketiga elemen ini saling berkait dalam meningkatkan kualiti pengurusan di pusat pendidikan awal kanak-kanak? Okey, bagi menjawab soalan ni, apabila ketiga-tiga elemen ini diintegrasikan, ia akan bergerak seperti roda kereta yang akan sentiasa bergerak bersama. Kalau kita tengok kereta bila roda di hadapan bergerak, maksudnya roda di belakang juga akan bergerak sama. Sebagai contoh, pusat pendidikan awal kanak-kanak ni memerlukan guru terlatih, iaitu sumber manusia dan dana sebagai sumber kewangan untuk menghantar guru ini menghadiri program diploma perguruan dalam mendapatkan ikhtisas pendidikan awal. Di sini kita dapat melihat integrasi ketiga-tiga elemen ini adalah sangat penting dalam mencapai kualiti yang terbaik bagi sebuah pusat pendidikan. Tuan Moderator. Saya bersetuju dengan Saudara Alfian, sebab sumber kewangan yang cekap ni dia membolehkan pembelian peralatan untuk ruang pembelajaran, manakala staf yang terlatih ini dapat memastikan ruang digunakan secara optimum dan memberikan ruang yang kondusif bagi sebuah tadika ataupun pusat pendidikan awal kanak-kanak. Semua elemen ni dia bersifat simbiotik. Tuan Moderator, terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita yang telah mengupas secara panjang lebar
perbincangan kita pada hari ini dengan maklumat yang bermanfaat. Oke, kita buka sesi soal jawab kepada audiens kita yang ada dalam meeting ini. Saya buka soalan kepada kedua panel kita. Dipersilakan. Selamat sejahtera. Saya ingin bertanya kepada panel Tuan Alfian. Saya meminta pandangan Tuan tentang bagaimanakah peranan ibu bapa atau komuniti setempat boleh diserapkan dalam memperkukuh pengurusan program pendidikan di Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak. Terima kasih atas soalan yang baik. Baiklah, saya jawab soalan tu. Ibu bapa dan komuniti memainkan peranan penting sebagai rakan strategik dalam pusat pendidikan. Contohnya, melalui program Jalinan Mesra Ibu Bapa ataupun singkatan dia disebut sebagai PJMI, mereka boleh terlibat dalam aktiviti sukarelawan seperti mengajar kemahiran kursus, contohnya seni atau bercerita. Perkara ini akan menyumbang kepada bahan pembelajaran. Selain itu, maklum balas daripada ibu bapa tentang perkembangan anak mereka juga membantu guru menyesuaikan aktiviti pembelajaran. Kerjasama yang berlaku ini bukan sahaja mengukuhkan program pendidikan, malah ia juga akan mewujudkan ekosistem pembelajaran yang holistik untuk anak-anak. Puan. Terima kasih. Soalan yang baik dari audiens kita. Terima kasih, Bang. Baik, kita buka lagi soalan yang lain. Jika ada, dipersilakan. Jika ada soalan yang terkini. Assalamualaikum, saya Bayrani. Saya ingin bertanya kepada panel Tuan Syarul, apakah langkah praktikal yang boleh diambil oleh pengurus Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak untuk mengatasi cabaran kekurangan dana tanpa menjejaskan kualiti pengajaran? Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Bayrani. Itu satu soalan yang baik. Jadi antara langkah utama untuk kita ialah dengan cara kita mengoptimumkan sumber sedia ada melalui kreativiti dan kerjasama. Contohnya, guru boleh mencipta alat bantu mengajar iaitu ABM menggunakan bahan kitar semula atau memanfaatkan platform digital seperti YouTube untuk aktiviti interaktif. Selain itu, pusat pendidikan boleh mengadakan program gotong royong dengan komuniti setempat untuk penyelenggaraan infrastruktur atau menggalakkan sumbangan alat permainan daripada pihak korporat. Dengan perancangan yang inovatif, kekangan dana tidak semestinya menghalang kualiti pengajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada audiens kita yang telah memberikan soalan yang bernas. Kini kita sudah berada di akhir perbincangan forum, maka berdasarkan apa yang telah kita bincangkan, pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak diteraskan pada 3 perkara asas, yaitu pengurusan program pendidikan, pengurusan sumber keuangan, dan pengurusan sumber manusia. Ketiga-tiga elemen ini akan sentiasa bergerak bersama dalam mencapai kualiti pusat pendidikan yang kompeten. Itu saja daripada kami, dan sebelum saya mengakhiri forum ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada 2 orang panel kita, yaitu Tuan Alfian Jamudin dan Saudara Syarul Nizam Ismail atas kesudian mereka hadir pada hari ini. Segala perkongsian hari ini diharap memberi kita banyak input berguna di masa akan datang. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.